Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak buat part 2 untuk kita punya projek Node MCU dengan RFID tu hari. Kalau kita review balik, saya share saya punya screen. Kalau kita review balik program yang kita telah buat masa part 1 untuk Node MCU dan juga RFID, ini programnya. Starting kalau kita baca daripada bawah, daripada timer run ni, timer set interval ni, kita ada read RFID, kita pergi kepada subroutine read RFID dan dia akan baca kad RFID dan dikenal pasti 3 kad. Satu kad dia tak kenal pasti. Mana ni kad selain daripada kad RFID yang kita register lah. Lepas tu kita ada hantar dekat webhook kepada kita punya Google Sheet. Dan kita dapat rekodkan dari segi timestamp dan juga nama siapa yang dah scan. So kita nak buat penambahan kepada kita punya projek sebelum ni pada part 1, di mana sebelum ni kalau kita touch kita punya card tu, dia tak ada respon, tak ada bunyi buzzer. Jadi kita pun sebagai user, kita pun terpinga-pinga dah scan ke belum. So kita nak buat benda-benda tu lah. So objektif kita untuk part 2 ni, kalau saya listkan objektif kita ni, baca RFID, settle. Data sent to IF3TT dah siap. Buzzer for every card scan, yang ni kita nak buat lah. Okay. So kalau kita start daripada kita punya wiring, sebelum kita nak pergi buat wiring ni, kita nak kena tengok dulu dari segi pin. Node MCU pin. Sebab kita nak tengok ada Node MCU pin boot. Sebab ada pin tu masa dia tengah boot, maksud boot tu tengah download lah. Pin tu jadi high. Jadi kalau kita letak buzzer, setiap kali kita upload, dia akan bunyi lah buzzer tu. So bising lah, bingit. Okay. So kalau saya tengok sini dari segi gambar ni, saya besarkan image, open image in new tab. Okay. 54 ni kita dah pakai untuk kita punya SPI communication, reset dan juga SDA pada kita punya RFID, Mifari card. Di 567 kita dah guna, tapi di 8 ni kosong. Di 8 ni kalau kita tengok warna hijau, dia kata boot failure if pulled high. Tapi ni warna merah, pin is high on boot. So kita boleh pakai pin D8 lah sebagai kita punya buzzer. Jadi tak bunyi bising lah. So saya nak buat wiringnya sekarang. Ni, LED ni tak pakai. So LED ni saya boleh cabut. Saya masukkan buzzer ni. So buzzer ni saya masukkan pada D8. Jadi dia punya ground ni. Ground ni saya tapping terus ke sini lah. Pada pin sini. Sebab sini ada nombor, ada ground ni. So sini ada ground. Okay. Dan kita ambil satu wayar. Wayar dia dekat sini. Okay, kat sini. Dan kita tarik ke D8 lah. D8 kita sini. Okay. So sekarang kita ada buzzer pada D8. Kita pergi pada kita punya program. So kita nak declare kita punya buzzer ni. So buzzer kita ni D8 adalah pada GPIO 15. So pin mode kita set up dia sebagai GPIO 15 lah. Pada sini. Pin mode 15, output. Okay. Kita boleh test kita punya buzzer kat sini dulu. Digital right 15 high. Bagi delay 50. Lepas tu kita lowkan dia. Saya tak berminat untuk delay masa dia low. So saya upload sekarang lah. So bila siap je dia akan ada satu bunyi buzzer lah. Kalau okey, kita boleh gunakan dalam kita punya program lah. Sekarang ni kita nak testing komponen dulu.
Okey, dia tengah connecting. Tunggu jap. Fifty, 57, 64. Ada bunyi buzzer tak? Ada bunyi buzzer, bunyi beep. Dia bunyi lambat sebab apa? Dia tengah nak, kalau dia tengah nak connect dengan wifi, sambung dengan wifi, so dia lambat sikit lah. So kalau saya tengah reset, tu dia bunyi beep. Perlahan je sebab saya punya buzzer saya pasang ni. Stiker ni saya tak cabut lah kalau tak bunyi bising tengah. So sekarang kita dah boleh pergi kepada kita punya program. Kita cuma copy. So 15 ni takut nanti kita lupa. So kita declare dia sebagai global variable. Kita declare dia dekat sini. Integer buzzer equal to 15 semicolon. So lepas ni kita panggil buzzer je. Pada setup ni kita panggil buzzer. Oops. Okay. So saya cut. Saya suka buat satu subroutine sebab saya boleh panggil buzzer tu banyak kali dan saya boleh panggil berulang-ulang kali. So saya suka nama dia void beep. Kita open close bracket for. Ini local punya initialization equal to 0. I less than number. I plus plus. Oops. Saya nak paste kat sini. Saya nak buat dia dalam conditional loop lah. Copy. Paste. Tapi ni bukan 50 tapi ni masa. So saya ada dua argument yang saya guna sekarang ni. Pertama adalah number. Berapa kali saya nak bunyi buzzer. Kedua adalah masa lah. Saya nak bagi dia bunyi panjang ke pendek. So kita punya argument ni kita akan terima. So bila kita hantar subroutine nanti kita hantar dua argument. Kat beep diterima dua argument. So kita declare sebagai integer number, comma integer masa. Okay. Jadi kalau diterima, kita hantar subroutine beep, dia akan terima ada number untuk bilangan buzzer tu berbunyi dan masa, berapa lama delay masa buzzer tu lah. So contoh kalau saya panggil ni dekat sini, sebab sini tadi bila kita scan card, dia akan masuk sini lah. Dia akan bunyi. So saya nak panggil sini beep. Saya bunyi sekali je lah. Dan saya bunyi dalam 100. Okay. So ni saya bunyi beep sekali. Dia punya delay dia 100 millisecond lah. So saya upload. So lepas ni kalau saya touch saya punya card, dia akan bagi bunyi beep. Jadi saya tahulah ada respon lah daripada saya punya RFID. Sudah siap belum? Tengah upload. Ya, okey, 100%. Error. Saya cuba upload sekali lagi. Kita buat subroutine untuk beep tu sebab kadang-kadang kita nak bunyi buzzer tu dua kali. Dua kali kadang-kadang kita nak kata benda tu dah sukses. Mungkin 4 kali nak kata benda tu error. So kalau kita buat type macam biasa, nanti kita nak type benda tu berulang-ulang kali. Jadi program tu jadi panjang. Kalau kita pakai conditional loop, lepas tu kita buat subroutine macam itu, kita terima argument daripada subroutine yang kita hantar, jadi dia lebih ringkas lah. Okay. Kita dah boleh kat sini. Dia dah ready. So saya touch saya punya card sekarang. Dia ada bunyi beep tadi.
Saya touch sekali lagi. Okay. Dia tak display nama sini sebab kalau kita tengok pada part 1 program kita, saya buang. Let's say kalau saya letak sini kita kan terus display kat sini je. Saya tak tahu ni kad apa. So saya touch pada saya punya ni sekarang bunyi. Unknown. Ni tak kenal lah. So ni either Ali ataupun Abu kad ni. Saya touch Abu. Okay. So beep dah settle. Dah selesai. So kita tengok sini. Buzzer for every card scan siap. Sekarang kita nak read MLX 90614. Sebelum tu saya nak panjangkan saya punya display kat info ni. 10 minutes. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada MLX 90614. Tapi sebelum tu kita nak kena tahu yang MLX 90614 ni dia gunakan I2C punya communication. So bila I2C punya communication, kalau kita tengok sini SCL and SDA, ni tak, ini boot tadi. Node MCU pin. Okay. Ni berapa besar tak? Okay, kita besarkan. Kalau kita tengok sini, pada node MCU, dia pakai 5 dengan 4, SCL, SDA. Tapi D1 dan D2 ni, kalau kita tengok program, kita dah guna pada kita punya SPI. Ni. D1 dan D2. So, apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena pindahkan dia lah. Sebab benda ni boleh declare. Tapi I2C tu dah kekal. So, kita akan pindahkan dua pin ni. So, kalau kita tengok pin sini, saya nampak sini pin sini, D3 dengan D4 ni tak digunakan. Macam boleh guna. So, saya akan pindahkan D1 ni, which is 5, pindah kepada kosong lah. So, ni, 5. Saya padam, saya pindahkan kepada kosong. Di mana kosong ni adalah D3. So, saya tukar sini D3. So, daripada 5 tadi tukar D3. 5 tadi apa? 5 tadi D1. D1 tukar kepada D3. So, pada saya punya visualizer, ni, D1 ni kan. Tukar kepada D3 dekat sebelah ni. Okay. Yang sebelah merah ni, D2 memang tukar kepada di sebelah ni lah. D4. Kita nak tukar pada kita punya program. Ni tadi, D2 pindah kepada D4. Daripada 4 jadi 2 lah. So, kita pada program kita, daripada 4 jadi 2. Okay. Kita nak kena test dulu sebelum kita nak wiring kita punya sensor untuk MLX. So, saya tengah upload sekarang ni. Okay. Saya nak test dulu. Lepas saya test uji okey, baru saya start wiring untuk MLX lah. So, kalau boleh jangan buat benda-benda wiring ni serentak sebaik-baik tidak lah. Kalau nanti kan nak troubleshoot nanti makan masa. So, buat step by step. Dia yang melambatkan ni, dia punya masa download ni sebab node MCU ni downloadnya lama. Makan masa kurang-kurang 10 saat. Okay. So, saya buka saya punya ni. Saya buka saya punya visualizer. Kalau saya scan, dia kenal nama Rahim lah. So, RFID ni masih functional lagi lah setelah kita tukar dia punya wiring. So, sekarang ni kita nak pergi kepada kita punya ni, sensor MLX. Ni. So, ni version dia BCC. So, kalau kita tengok situ dia ada, saya zoom in. Okay. Dia ada V-in, ground, SCL, SDA. SCL dengan SDA ni kita akan wiring kepada node MCU lah. Okay. So, sekarang saya just letak je dekat sini. Okay. And then belah sini saya nak V-in. V-in saya ada dekat sini. So, saya just cocok sini tumpang. Pergi dekat V-in.
And then sebelah dia adalah ground. So saya tumpang ground sini. Okay. Saya pergi pada ground. So sekarang saya nak wiring SCL, saya tengok pada ni, SCL adalah pada D1. So SCL pada D1 and SDA pada D2. Okay. Jadi wiring dah selesai. Sekarang ni kita nak pergi buka kepada kita punya program ni. Saya dah sedia download saya punya library untuk MLX. Kalau sini tengok library ni. Macam biasalah, kalau tak awak kena pergi kepada Sketch, include library, manage library. Carilah MLX 90614 ni. Kalau tak ada library sini, kita terpaksa search kepada internet, download dia sebagai zip lah. Okay. So kita nak tengok library ni ada ke tak ada. Okay, MLX 90614. Saya punya ambil yang ni lah, Adafruit MLX library ni lah. Saya bukan ambil ni bukan mini. Saya punya dah install, jadi kalau ada yang belum install, you boleh install daripada sini lah. Okay, so bila you install tu, nanti you akan dapat example. Dia bagi example ni satu je, MLX library, MLX test. Kita klik lah. Kita nak test dulu sensor kita ni pada program yang lain, tengok dia function ke tak, lepas okey, baru kita integrate dengan kita punya main program lah. So macam biasalah, saya tak baca benda komen ni. Sebab saya nak cuma nampak program tu simple. So saya akan susun supaya saya nampak senang untuk kita edit nanti. So nampak dia macam setup dan loop saja. Loop pun dipanggil je ni. Okay, kalau saya besarkan sikit. Panggil ni je. Saya terus upload. Dan kita akan tengok dibaca tak baca. Lepas tu baru kita modify lah. Atas ni pun dia tak ada pin definition. Maknanya pin definition ni terus straight daripada dia punya library lah. Kita tak boleh nak ubah apa-apa. Kita punya objektif sekarang ni nombor 4 Nak baca, kita nak kena tambah offset sebab kadang-kadang sensor ni dia ada lari sikit lah daripada bacaan sebenar. So you kena ada satu yang tembak suhu yang dah calibrated tu, yang dah daripada market lah. So you tembak suhu, you tengok suhu tu plus minus berapa, nanti kita akan masuk dan daripada handphone kita offset. Kalau kita tak ada buat offset, nanti kita nak kena download program sentiasa. Jadi leceh lah. So saya rasa kita punya dah selesai. Kita boleh buka share monitor. Okay, dia ada suhu. Dia ada kat atas ni Celsius and Fahrenheit. Kita nanti fokus pada Celsius saja. Ada ambient temperature ni suhu sekeliling lah. Objek ni suhu yang directly di atas sensor tu. So kalau saya letak tangan saya sekarang ni, suhu tu 34 lah. Mungkin suhu saya sekarang 36, 36.2. Bilik saya sekarang ada aircon. Dalam 29-28, saya setting aircon saya sekarang 28. Aircon tak direct kepada saya punya sensor ni. So 34 ni mungkin kita nak kena offset, kita tambah mungkin dalam 2 ke 1.8 ke. So benda tu yang kita akan buat nanti. Buat sementara ni kita nak ringkaskan kita punya program ni. Kita tak berminat dengan Fahrenheit. So daripada atas okey, ni okey. Ambient for Fahrenheit ni, read ambient temperature Fahrenheit and object ni saya tak minat, so saya buang. So dibaca every 0.5 second lah. Okay. Jadi saya rasa kita dah boleh start masukkan kepada kita punya main program. So apa yang saya nak buat, saya copy satu-satu. Copy. Kita akan masukkan sini. So sini blink. Sini RFID. So saya letak sini bawah lagi. Ini MLX. Copy, paste, tanda sini. Tempat. Ada satu lagi sini, itu hari kita, ni adalah untuk webhook.
Okay. And then sini kita serial begin dah. Sini ini sekadar print, tak payah. MLX begin, copy. Letak dekat kita punya setup. Letak dekat sini ya. Sini boleh. So kita punya void loop kita hanya panggil ni je. Tapi masalahnya kat sini kalau kita sekali pandang serial print, dia terus display, dia tak simpan dalam variable lah. So kita nak simpan dalam variable So sebabkan saya tak berminat untuk ambil tahu ambient temperature, saya nak objek temperature saja. So saya akan copy ini saja. Yang lain tak perlu. Yes, yang lain tak perlu. Kita copy ini je. So kat sini kita akan nak letak dekat mana ya? Kita letak dekat dalam ni ya. Kita parking kat sini dulu. Okay. Parking sini dulu. So kita nak declare sini, let's say temp objek lah. Sorry. Temp besar is equal to semicolon. So sekarang kita simpan data ni dalam temp objek ni, temp O. So kita nak kena buat dia sebagai global variable, nanti kita tak payah nak cek-cek lagi. So temp objek besar. So kita akan pergi kepada sini, temp objek dah masuk sini. Sekarang ni saya nak bila saya lepas saya scan, dia keluar daripada sini. Saya akan tangkap dia dalam satu while. Okay. Open bracket, close bracket. Saya tangkap dalam satu while. Saya nak suruh dia scan. Oh, tapi kalau saya buat macam ni, nanti dia terus scan tau. Saya nak kita kena satu sensor, barulah dia boleh scan. Kalau tak, nanti kan dia seolah-olah macam dia akan scan sentiasa. Saya nak masuk dalam while ni supaya dia tunggu sensor IR tu detect objek, baru di scan. Selagi tak detect, dia masih tunggu orang tu untuk scan punya suhu lah. Kalau tak, awak scan jauh, daripada jauh pun dia dah baca. Scan dekat pun dia baca. So bacaan tu tak accurate lah. So saya nak tengok je ada saya sensor. Kalau saya tak ada sensor, saya terpaksa pakai wayar saja sebagai simulate untuk sensor lah. Okay, malangnya saya tak ada sensor IR pada saya sekarang ni. So saya akan gunakan wayar saja. Saya akan gunakan satu wayar saja sebagai simulation kepada kita punya sensor lah. Okay. Dan kita akan set dia sebagai active low. Pull up. So dekat atas ni saya akan beritahu sini declare dia sebagai sensor IR. So let's say sensor IR ni adalah pada D0. Kalau D0 GPIO dia adalah GPIO 16. Is equal to 16. Oh, tak perlu, sorry. Ada sebabnya, nanti kita tengok terus pada setup. Pin mode 16, input underscore pull up. Sebab kita buat dia sebagai active low. And then kita akan pergi kepada dalam while ni. Sebab kita tengah looping dalam ni. Kan kita tengah looping dalam ni. So, integer. Tak perlu integer, kita dah declare sebagai global tadi. So sense IR is equal to digital read pada pin number 16. Saya akan bagi tahu if sensor IR equal kosong, maksudnya detect sesuatu. Biasanya detect kita punya dahi ataupun kita punya kulit badan lah. Kita akan open bracket, close bracket. Kita akan suruh dia read temperature. And then kita delay sekejap.
and then kita break. Break ni supaya kita keluar daripada kita punya while ni. So kita punya susunan ni cantik lah. Kita scan dulu, lepas scan kita tangkap dia. Kita tunggu dia sensor ni detect. Bila sensor ni detect, dia akan simpan bacaan objek temperature ke dalam temp objek lah. And then dia akan keluar daripada while ni. So bawah ni kita nak buat apa? So beep ni tadi kita nak pastikan cut. Kita nak kalau kita touch je dia terus bunyi. So kalau tak tu nanti dia tak akan bunyi. Beep kita nak touch cut bunyi. So kita letak sini. Okay. So kita boleh buat sini kalau kita dah detect objek, kita boleh kata beep 2 kali, 50. So ni dia akan bunyi beep beep. Maknanya kita tahu lah sensor tu dah baca kita punya suhu. Okay. Lepas tu kita nak display. Okay. So kita display pada kita punya blink virtual, right? blynk dot virtual, right? Kita let's say kita send pada v 10. Okay, kita send v10 ni bacaan tempo ni lah, tmpo close semicolon. Okay, so nanti kat blink kita akan declare v10 ya. Saya rasa ini saja. Sambil kita upload, kita nak buat wiring pada pin D0. Saya buka visualizer. So ini saya punya wayar. D0 saya sini. Hujung So apa yang saya akan buat? Saya akan touch dekat ground ni lah. Oh, sorry tak nampak. Saya akan touch pada ground ni. Saya touch ground ni pakai wayar ni je kira macam sensor detect lah. Masa tu dia akan baca saya punya suhu tangan. Okay. So ni saya cucuk sini dulu. Dah siap ke? Ni tak pakai lagi dah program ni? No. Itu hanya satu main program ni. Tengah compile. Oh. Pada kita punya handphone. Kita nak buat satu plus display pada kita punya label value lah. Okay. Label value kita pada V10. V10. V10 ni kita akan dapat bacaan MLX suhu lah. Okay. Kalau ikutkan sekarang saya tengah upload. $85, 92, sikit lagi. Okay. Saya touch saya punya card sekarang. Ada bunyi. Lepas tu saya dia tak ada baca suara apa-apa sebab sini tak ada tulis apa-apa. Saya cabut wayar ni, touch pada ground. Tangan saya kat atas sensor ni, so dia akan detect terus lah. Tak ada lah. Okay. Tengok balik pada program. Sensor IR digital rate 16. Kita boleh troubleshoot dengan kita letak sini satu serial print line. Sensor IR equal 0. Lepas tu ada bunyi beep. Tak apa, kita tak serial.print line new. Send IR. Nanti kita nampak pada serial monitor kita sama ada dia dah masuk belum dalam ni. Kita punya setup tadi sebagai input pull up. Kita punya sensor ni IR global variable. Tadi ada bunyi sini sampai sini. Okay. Ya, kita troubleshoot sekejap.
Okey, saya buka saya punya serial monitor. Okey, saya touch saya punya kad. Kad lain pula. Unknown, sorry. Sekarang dia baca 1. Oh. Saya hantar banyak data dekat Blink server dan Blink server tu kad saya. Okey. Maksudnya saya kena bagi sini satu delay. Saya delay 100. Saya upload. Ni sebab saya tak buat satu delay, so dia hantar data tu sebanyak-banyak tidak dekat Blink server. Dan dia cut sendiri. Kita tengok selepas ni apa jadi. Setelah saya hantar sini delay 100. Ya. Tujuh 178 85 92. Okey. Sekali lagi saya touch kad saya. Okey, dah ready. Okey. Kalau saya touch ground, dia ada bunyi bip bip. Dia dah bunyi bip bip tapi dia tak hantar pun data. Sebab saya dah break dulu. Alamak. Jangan break dulu. Kalau break dulu dia tak baca. Sorry, salah saya. Sepatutnya hantar data dulu sebelum break. Kalau tak kita takkan nampak bacaan tu. Patut pun. Sorry. Kita punya objektif sekarang pada nombor 4. Kejap lagi kita nak add offset. Kalau ni jadi, kita dah boleh start nak add offset lah. Okay. Offset kita nanti kita akan tambah pada data ni lah. Dan dia akan tambah directly, dia akan simpan pada temp O ni lah, temp object. So, sekali lagi, kita cuba 92, 100, okay. Sekarang saya scan saya kat lain pula. Okay, abu. Sensor tengah looping, dia tengah nak baca. Saya touch saya punya ground. Okay. Dia baca tangan saya 34. Okay. Kenapa 34 dia baca? Sebab temp O ni saya rasa data type dia tadi apa? Data type dia integer. Tak boleh yang. Data type dia kalau boleh nak float. float temp object. Okay. So sekarang nanti dia boleh baca dalam bentuk titik puluhan lah. Okay. Kalau kita nak ubah titik puluhan nanti kita boleh ubah dekat sini lah. So ni dah. Sekarang dia boleh baca hantar. Kita nak buat tambahan sini. Tambah plus user offset. Okay, so user offset ni pun kita nak declare sebagai float. Dekat sini. Comma. Let's say initial value. Tak payah initial value. Nanti dibaca tu daripada server. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak gunakan, kalau dekat kita punya Blink ni, kita nak gunakan dekat interface text input. Saya suka pakai text input lah. So text input nanti kita terus directly klik sini, pin. Ni let's say kita ambil pin V11 lah. Tadi 10 dah. Ni ambil 11. Okay. Yang lain tak ada apa lah. Itu saja.
So saya terus play. So lepas ni saya akan klik ni, saya akan tambah dalam bentuk integer lah. Karakter boleh, tapi kita nak offset kan, kita mesti hantar dalam bentuk nombor tak. So sekarang ni dah siap. Kita nak tengok cara nak gunakan ni. So types input. So ni sebenarnya dia akan hantar data ni kepada server. So kita nak baca dia pada server lah. So kita akan gunakan blink write. So kalau kita tak ingat kita punya syntax, kita cuma cari pada kita punya blink doc lah macam biasa. Blink doc, Ctrl F, kita cari blink write. Okey, dah ada ni. Sebab saya selalu guna ni. Okay, so kita akan guna ni lah. Blink write virtual pin. Dia panggil ni je. Okay, lepas tu sini. So saya just copy and paste kepada saya punya program. Let's say saya letak dekat sini. Close bracket. So tadi kita baca pada V11. Ni tadi kita dah declare dekat atas, kalau tak silap saya tadi. Kita declare dia sebagai user offset. So copy. Ni tak payah. Paste. Parent S bukan integer tapi float, sebab kita kan nak hantar nombor titik puluhan. Okay. Dah. Kalau misal kata kita nak tengok nombor ni apa, kita boleh print je lah. Serial.print line new user offset. Okay. Jadi setiap kali ada perubahan dekat server, dia akan print hantar ke kita punya serial monitor lah. So dia bukan hantar selalu macam tadi bacaan sensor. Okay. So kita buat sekarang. So objektif kita ni nombor 4 ni macam sekejap lagi dah selesai. Kita nak sekejap lagi nak buat nombor 5. Okay. Nanti dekat blink kita nanti kan kita baru touch up sikit lah. Ni sekadar kita nak test, lepas tu nanti kita susun elok-elok. Okay, sudah. So kita buka kita punya serial monitor, dah connected. Saya touch saya punya card. Okay, nama Rahim. Dia sekarang tengah scanning. Dia tengah tunggu kita punya input daripada sensor. Saya halang tangan saya. Kita nak tengok berapa suhu yang terkini lah. Lepas tu baru kita buat offset. Saya touch saya punya ground, dia bunyi beep-beep kejap lagi. Okay. Dia baca 34.710. Let's say kita sekarang kita tambah 10. Kita simply klik. Oh ni terlampau berat tak apalah. Saya tekan tengah type 10. Saya tekan 10.5. Saya tekan send. Ujung ada gambar burung kertas tu kan, kertas terbang tu, tekan send. So awak nampak saya punya program ni nampak 10.5 ni. Dibaca dekat Blink server. So sekarang kalau saya baca sekali lagi, dia akan tambah, by byte 34 dia akan jadi 44. Dia tambah 10 So saya scan nama orang lain pula. Ali. So dia tengah dia dah baca dulu. Saya scan sekali lagi. Okay. Program kita macam ada satu flag read RFID while sensor IR 0 break cuba sekali lagi. Dia bunyi beep beep beep, maksudnya dia terus masuk tau. Dia tak tunggu saya nak while ke dia dah baca ground dulu.
Okey, tak apa, tak apa. Sekali lagi. Oops, saya nak tengok serial monitor. Dia dah kosong. Kenapa dia tak read ke? Scan bunyi beep sekali. Lepas tu dia terus masuk sini. Terus masuk ni. Kenapa? Tak apa. Touch sini, kita touch ground. Okay. Saya touch 3.3 volt sekarang ni. Saya scan. Okay. Wah, wayar ni saya touch 3.3 volt. And then saya angkat, saya touch pada ground. Okay, bacaan sekarang 45.470. Okay. Saya touch balik pada saya punya 3.3 volt. Supaya saya nak pastikan saya punya signal pada sensor saya yang konon-kononnya saya punya wayar ni lah. Saya bagi dia tester 1 lah kalau tak detect. Okey, sekarang offset sudah. Sekarang ni kita nak buat apa? Obtain time from billing server sebab kita nak display masa. Okey. So kalau kita tambah sini time ni pada RTC, real time clock. Okey, real time clock ni dekat sini. Pada other. RTC real time clock kita klik, kita terus tekan tengok ada setting tak. Dia tak ada setting apa-apa lah, cuma saya punya lah GMT 0800 ni lah. Okay, so saya tak ada buat apa, saya terus klik play, tapi saya nak kena tengok dia punya setting lah. So apa yang saya buat, macam biasa saya pergi kepada Blink dock saya, Ctrl F, real time. Okay, tak ada, saya cuba type RTC ada, ni. So kita terus pergi kepada dia punya sketch. Okay. Saya nak tengok, yang ni memang dah confirm ada. Yang ni tak ada. So ni saya copy, saya tambah dekat saya punya program. Kat belah atas. Sini boleh. Lepas tu ni dah ada, beli timer dah ada, widget tak ada, copy and paste. Copy. Paste widget kat sini ya. Lepas tu clock display ni nanti dulu, kita tengok bawah dulu. Blink connected ni saya tak ada. Ni maksudnya dia akan connect, dia detect je connect terus RTC start. So saya letak sini. Ini and then sini setup. Okay, kita start tengok sini loop run, timer run dipanggil sini 10,000 every 10 second. Kita tak nak lah 10 second lah. Kita buat agak-agak dalam setiap 1 saat lah. Supaya jam kita nampak cantik. So kita pergi kepada kita punya setup. Okay. Timer for every 1,000 which is 1 saat, kita akan pergi clock display. Clock display ni satu nama subroutine lah. Okay, kalau saya pergi sini, void clock display, open close parenthesis, enter open close bracket lah. Okay, saya nak tengok program dia, apa benda yang dia buat. Ini semua dah ada setup, tak ada masalah. Okay, sekarang kita nak pergi tengok sini lah. Clock display, string current time, string current date. Lepas tu dia pergi print. Lepas tu blink virtual. Okay, tak payah ambil cerita. Itu copy semua je. Copy. Kita terus letak dalam kita punya sini. Okay. Cumanya saya suka nak jadikan saya punya current time and current date ni sebagai global variable lah. So saya just copy, paste paling atas sekali supaya dia jadi global. Current time. Lepas satu lagi kat silap saya current date lah. Current date. Copy paste kat atas. Semicolon. So bawah string tu dah boleh buang sebab dia bukan local lagi. So ni dah boleh buang. So nanti kita nak boleh pakai dekat kita punya read RFID.
Okey, dia simpan sini current time, current date. Ini nak display boleh, tak nak display pun tak apa. Kalau saya tak payah. Sebab kita display nanti pada kita punya Blink virtual guide. Okey, ni kita boleh padam, ni kita boleh padam. Dia boleh buat macam ni. Kita biar lu macam ni. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita akan clock display. Okey. Ini tak bolehlah V1 V2 macam ada takut pakai apa-apa. So let's say saya tu letak V20, V21. Nanti pada handphone Blink kita kena refer pada V20 dan V21 ni lah. So saya rasa tak ada apa lagi. Kita terus klik upload. Sambil-sambil kita tunggu upload tu, kita pergi pada kita punya handphone. Kita nak V20 and V21 tadi. So kita stop dulu. Saya nak pakai LCD lah. Oops. LCD dekat sini. So klik LCD. Terus set up pin virtual pada V20 and V21 lah. V20 dia punya masa, V21 dia punya date kalau tak silap tadi. Okay. Okay. So saya terus tekan play. Kita punya dah siap belum upload? Tengah. Oh, belum upload lagi. Tak apa. Okay, kita punya Blink tengah run. Kita tengah tunggu dia. Okay, dia tengah connecting. Dah sikit. Clear output. Connecting. Okay, connected. Time sync, okay. Sekarang ni kita jam sekarang. Every 1 second dia akan refresh. Tapi jam ni sebenarnya dia nanti ada masalah. Kalau kita tengok ni sekarang sekejap lagi ni. Daripada 2 digit, dia akan jadi 1 digit. Tu, 1 digit. Ni masalahnya. Sepatutnya dia jadi 01, 02, 03. Kita kalau ada masa nanti kita repair ni, tapi buat sementara ni kita nak display time aja sebab kita nak gunakan pada terminal nanti. Okay. So time dah ada, kita tengok pada kita punya ni. Obtain time from Blink server settle. Kita sekarang nak display time, name, temperature on LCD. Blink tapi kita akan gunakan terminal. Ini kita punya kemuncak ah. Okay. So saya nak display benda-benda ni semua menggunakan terminal. So pada saya punya Blink, saya nak ini sekarang saya tak minat. Saya buang saja. Saya nak pergi kepada saya punya terminal. Sini ada terminal. Okay. Setting terminal. Let's say terminal yang kita pergikan daripada V23 lah. Okay. Let's say sini V23. Dia kata apa ni? Add new line tak payah sebab kita akan buat benda add new line daripada kita punya program. Input line tak payah sebab kita bukan nak send command. Kita cuma nak read saja. So saya rasa tu saja. Unduh. Okay. So kita punya ni V23 tekan play. Okay, sekarang kita nak pergi pada kita punya program. Sebelum tu saya nak pergi kepada macam biasa, saya punya Blink dock. Kita nak tengok cara-cara nak guna terminal lah. So Ctrl F terminal ni ada sini. So dia kata ini kita terus tengok dekat sini. Sebelum tu. Sebelum kita pergi sini masa kita dekat jam tadi tu, masa tadi tu clock ni, perasan tak kebetulan kita ada satu ni. Mana dari nama dia? Sini, time leap. Time leap ni kebetulan saya punya dah ada awal. Tapi kalau awak baru nak first time nak guna, library ni tak ada. Dan kalau awak cari sekalipun dekat dalam sini, tak ada. Manage library ni tak ada. So apa yang saya buat, saya search ni dekat internet sekejap lah. Time leap. So saya search sekejap. Kita kan malas nak type, kita copy paste lah. Paste for Arduino. Timelip.h for Arduino. Nanti dia akan bagi. Saya suka pakai ni lah.
So saya klik timelib.h kita ada ni ya. Yang tu. So kita just klik code, download zip lah. Nanti bila you dah download zip, kita pergi pada kita punya Arduino IDE, pergi sketch, include library and add zip library lah. So add zip library pada kita punya download, dan kita ada ni lah. Ni yang tadi kita download tadi daripada website. Just klik open, nanti dia akan ada dekat kita punya sini lah. Nak pakai timelapse ni, nak tengok example boleh, tapi kita tak minat nak tengok example. Sebab kita cuma nak guna kat sini je. So untuk clock time dah settle. Sekarang ni kita nak fokus pada terminal lah. So sekarang ni kita dah boleh padam ni. Kita nak fokus pada terminal saja. So kalau kita tengok pada kita punya sini, dia kata Blink ni dah ada pakai widget. So kita just copy, letak dekat sini. Kita ni tadi V23. Jangan lupa tekan. Blink right. Tak nak. Kita cuma pakai 2 command je. Terminal print line, macam serial print line macam biasa lah, dan terminal flash. Okay, so kita copy 2 benda dulu. Kita letak dulu dekat kita punya bawah daripada kita punya ni tadi. Bawah daripada kita punya sensor temperature. Lepas scan RFID, kita scan temperature, dia terus hantar kepada kita punya terminal lah. So terminal print and satu lagi terminal flash. Kita letak dekat bawah dia. So yang ni kita nak hantar ni. Okay, so apa yang kita nak hantar mula-mula? Let's say kita hantar masa. So kita hantar masa, mana kita punya masa tadi? Clock display sini. Saya nak ambil current time and current date. So saya copy current date, saya letak dekat sini, current date, and then saya nak bagi langkah, tapi bukan enter ke bawah, saya nak langkah je. Double quote, langkah sikit. Lepas tu saya nak display masa pula. Lepas date, saya nak display masa. Current time silap saya tadi ya. Cuba tengok sekejap, takut salah ni kan. Current time, betul, okay. So sekarang saya dah display current date and current time. Kita nak bagi langkah sikit. And then kita nak print kita punya nama. Copy, paste. So this one kita nak print kita punya nama. Copy, paste. Kita jangan pakai double quote ni nanti. Langkah. Sebab kalau nama panjang, nanti dia langkah, dia print temperature. Jadi tulisan tu dah tak sekata lah. Saya suka nama tu sekata, temperature tu sekata. So kita pakai /t, /tab lah. Saya tak tahu banyak. Dan saya tak tahu sama ada slash ni betul ke tak betul. Kita testing je, cuba je. Okay. Dan last kali kita akan copy and paste. Ini bukan nama tapi ini adalah temp object. Temp, capital letter. Dah kot. Kita cuba upload. Kita punya IF3T nanti kejap lagi kita akan update. Kita hantar nama dan juga suhu. So kita punya IF3T ni kan kita ada 3 value kan. Value 1, value 2, value 3. Value 1 ni kita dah override dengan nama. Value 2 belum lagi. Okay, so dia kata salah arah dah. Sorry. So sekali lagi Ctrl U upload. Terminal flash ni kena guna sekali lah. Oh sorry, nanti dia tak terminal print. Okay. Dia kena double quote lah. Saya dah tak ingat lah. Okay. Lupa nak beritahu. Last kali ni kena pakai line new. Kau tak nantikan dia hanya print sebelah kanan ni saja dan manjang. Kita nak lepas new, kita nak lepas print semua tu, kita nak print sekali lagi pada new line lah. Okay. Kita tengok tab ni jadi tak jadi. Saya tak ingat dia punya syntax. Mana nak check.
Okay, tengah uploading. Kalau ni dah siap, lepas tu kita akan touch up pada kita punya link lah supaya nampak kemas lah. .64 178 sikit lagi. Okay, selesai. So kita tengok pada kita punya handphone sekarang ni. Sepatutnya lepas kita scan card, kita kena scan suhu. And then kita akan dapat bacaan pada terminal. Okay, kita pakai kad kitchen, nama lain. Okay, nama Abu. Sekarang ni sepatutnya nama Abu minta saya untuk kenakan sensor. So, ni. Sekarang saya touch pada ground, konon-konon sensor kita detect. Dia bunyi bip-bip. Bacaan adalah 34.67. Okey. Kenapa dia tak masukkan? Dia tak masukkan 10.5. Nanti kita bincang sekejap lagi. Sepatutnya ni tambah 10 jadi 44. Kita bincang. So yang display dekat sini, dia tulis ni 20 hari bulan 4, 2021. Pada pukul 22 ni pukul 10 lah. 10.24. Nama Abu/T/T. Mana /T ni terbalik lah. 34.67 dia punya suhu badan. So kita boleh pergi balik kepada sini. /T kita terbalik. /T sini kita cuba. /T ni kita cuba 2 je lah. Apa pun boleh salah tadi. Bab ni. Tapi nantilah. Ni tak apa cantik lah kalau tulis macam itu. So kita current date ni kita touch up sikit. Current date dekat clock display ni. Okay. Current date dia bagi langkah. Tak nak bagi langkah, kita bagi slash lah. Okay. Lepas tu kita tengok lagi. Masa 22.24. Dia bagi saat. Kita tak payahlah pakai saat-saat ni. Tak payah pakai saat-saat ni. So kita sampai minit je. Okay. So kita upload sekali lagi. Kenapa bacaan kita ni tak ditambah? Sebab seelok-eloknya kita kena simpan data ni dekat EEPROM. Supaya dia ingat. Dan bila dia detect je, dia terus tambah. Sebab bila first time on, dia tak baca dekat Blink server. Sebab apa? Benda ni tak ada perubahan. Bila ada perubahan, baru dia baca. So masalahnya bila tak ada perubahan, bila kita initialize, dia tak nampak perubahan, dia tak tambah. So apa yang kita akan buat, kita akan simpan dalam kita punya EEPROM. Dan bila setiap kali initialize, dia akan terus tambah nilai tu. So bila ada perubahan, dia akan update dalam kita punya EEPROM lah. Itu kalau kita nak buat lah. Kalau tak, setiap kali kita nak gunakan ni, kita kena initialize. So, kalau kita tengok kita punya dah siap. So, kita nak touch card. Sebelum tu, sensor saya ni, kononnya jejak dekat 5 volt. Okay, nama saya Rahim sekarang ni. So, saya sekarang tengah tunggu untuk touch saya punya IR. So, saya touch sekarang. Dia bunyi bip-bip. 34.85. So bacaan terbaru dia adalah dia tulis sini 20/4 2021 pada pukul 10.27. Rahim. Lepas tu 34.85, tak ada /T lagi. So kalau nama ni panjang, nanti dia akan tolak lah. So tak sedap lah. So kita mungkin pakai /T ni dalam 4 kali ke. Biar nampak jauh sikit lah. Supaya nanti bila print nama sekata, bila dia print temperature pun sekata je. Nampak cantik. So kita pergi semula kepada kita punya sini. Mana tadi? Sini bawah ni. Yes, ni. /T ni tambah sikit lah. /T tambah banyak sikit tak apa. Sekali lagi. Okay. Lepas tu rasa macam apa benda tadi kita nak tambah? Display time, name, temperature on LCD blink, siap. Webhook. Okay. So kita punya webhook dia akan update hantar nama dan juga dia akan hantar suhu. Temp O. Copy. Temp O ni dalam unit float.
kita kena paksa convert dia, tukar string, let's say temp object temp webhook lah, webhook is equal to string ni temp o buka aku macam ni saya pun tak ingat dia punya format lah. Temp o, tengok apa jadi. Sebelum tu lalang tu sini temp, sorry bukan pakai temp o sebab kita convert sini, copy value 2 ni kita tukar kepada nama ni lah. So kita sekarang hantar kat webhook 2 data. Kita tengok okey ke tak okey ni. Upload. Sambil tunggu dia upload tu, saya buka saya punya Google Drive dulu. IF_T make a webhook RFID Rahim. Kita buka, kita nak tengok sama ada dia hantar 2 data ke tidak. Buat sementara ni tadi kita dah print banyak, hari ni 20 hari bulan. So 10/27 last tadi. Okay. Tapi dia masih hantar satu nama je. Kalau kita tengok sekarang kita dah siap upload belum? Tengah upload. Okay, cantik. Sekarang ni kalau kita scan, kita akan hantar 2 data lah. Okay, saya buka pada sini. Sekarang ni tak ada temperature Kita akan cuba hantar. Saya scan satu keychain nama Ali. Tak ada kita pun tak tahu user sekarang nak kena buat apa tau. Patutnya nanti saya akan letak sini, please scan your forehead ke kan, supaya user tahu apa benda nak kena buat. So sekarang ni saya touch sensor. Okay, dia baca 3.83 dan dia letak siti nama Ali lah. Okay, 24, 22, 30 Ali. Dia tab, nampak sekata cantik ni, kotak dia letak sebelah dia. Lepas tu kita nak tengok pada kita punya webhook. Sekarang nampak nama Ali, dia hantar suhu lah. Jadi sekarang kita dah boleh simpan suhu. Ada kelemahan pada kita punya terminal ni sebab kalau kita tengokkan dia cakap terminal ni hanya boleh baca 25 data yang kita hantar lah. Ni ya. Terminal always stores last 25 messages your hardware had sent to Blink Cloud. Okay. So sekarang dah kita punya dah function. So kalau kita tengokkan dekat sini nama ni sebenarnya tak perlu sebab apa? Nama ni nanti kan display kat sini terminal juga. So sebenarnya ni tak payah pun tak apa. Ini suhu ni pun sebenarnya kat sini dah. Tak payah pun tak apa. Ini offset. Bab offset ni nanti kita nak bincang sikit. Okay. Sebab kalau kita first initialize, dia tak akan tambah. Sepatutnya ni 40 lebih ni sebab tambah 10. Dia tak tambah. So kita sekarang nak fikir nak masukkan dalam EEPROM supaya setiap kali program kita initialize, dia akan automatic baca EEPROM dan simpan. So saya pun tak ingat macam nak gunakan EEPROM sebab saya jarang guna. So kita pergi pada example lah. Pergi tengok kepada EEPROM how to read and how to write. Dia tak sini kat mana? Sini. EEPROM clear, read and write. Kita tengok read dulu lah. Sorry, kita write dulu, kita write. Tapi dah lalang buka tu. File, example. EEPROM, kita nak ni tadi apa? Read, kita nak write. So tadi kita ada dekat dalam ni, kita ada display kita punya offset. Ni biar dulu.
Kita cari sekejap mana kita punya nama offset tadi yang kita display. Dekat dalam read tadi. Ni. User offset. Yang ini belah bawah dia, kita nak simpan dalam EEPROM. So, dia ada satu library silap saya. So, ni kita tengok ni. Okey, kita nak kena panggil library ni dulu. Copy and paste kat dalam ni. Sini bolehlah. Paste. And then dia kata integer address will begin EEPROM begin 512. Okey. Okey. Kita ambil je ni. Letak dekat setup. So kita letak sini. Dan dia baca style dia macam inilah. Address kita nak pakai address kosong lah. Value tu kita masukkan value user offset tadi. So kita pergi kepada blink right semula. Sini. Paste sini. Ini let's say kita kata ADDR boleh. Kejap lagi kita nak kena declare ADDR. Dan sini adalah nilai ni. So ADDR tak payahlah. Kita terus bagi address 0. Pada EEPROM kita simpan ni dalam address 0. Okay, lepas kita dah simpan, kita nak kena setiap kali kita setup run, kita nak read. So kita pergi pada setup. Okay. Kita read dekat sini. Tengok balik cara-cara nak read sebab dia ada standard dia. EEPROM begin sudah. Ni nak baca dia. Copy. Serial print, ini tak payah. Paste sini. Tapi ini adalah, mana tadi nama dia? Offset. User offset. So kita dah update kita punya nilai tu. Setiap kali kita initialize. So ni. Address tadi kita set address kosong. So sepatutnya dia dah boleh, kita dah boleh calibrate secara manual lah. Jadi tak payahlah kita kalau nak calibrate, nak setiap kali nak upload program, kan leceh. User offset ni tadi dia punya data type dia float . Dan nak review jap. Betul, float. Okay. So lepas ni, dia akan ingat. Dan bila setiap kali kita initialize, dia terus tambah lah. Jadi tak payahlah kita nak buat 2-3 kali kerja. So saya sarankan kalau sebelum nak gunakan kepada orang ramai, kita terus scan dulu pakai yang dah calibrated punya device. Lepas tu kita tengok berapa, lepas tu kita scan, kita tengok berapa kita punya difference, lepas tu kita tambah pada offset, either kita nak tambah ataupun tolak value . Dengan kita tadi nak upgrade, bila kita dah scan kita punya card, bunyi beep, lepas tu user tak tahu sebab benda ni senyap je. Lepas tu kita ada satu display sini, please scan your forehead ke macam mana kan. Baru dia user alert. Lepas tu nanti dia scan forehead dia, nanti bunyi beep-beep, dia tahulah benda tu dah dihantar. Okay, so hard reset, kita nak check. Tadi kita buat apa Kita buat EEPROM. So, let's say kita, apa-apa kita kena buat sekali dulu supaya dia read dan dia write dalam dia punya data. So saya nak run dulu. So let's say saya tambah sini, saya tolak 20. Tolak 20 atau 10 sudah. Tolak 10. Okay, saya send. So sekarang kalau tadi bacaan dalam 34, dia sekarang jadi 24 lah. Saya scan saya punya card. Okay, nanti ni kita nak upgrade sekejap lagi. And then kita touch kita punya ground. Konon-konon sensor ni dah detect kita punya forehead. Dia punya beep-beep. Sekarang bacaan kita adalah 25.07. Nama Rahim pada saat masa ni dan masa jam ni. Di scan ni ya. Okay. Let's say kita reset. Okay. Sekarang saya tekan reset button. Okay. Dah ke? Saya tekan sekali lagi reset button supaya kita nampak. Okay, connecting. Okay, dah reset button. Okay, sekarang ni kita scan sekali lagi tapi pakai kad yang lain. Kita nak tengok dia simpan tak dalam EEPROM tadi.
Okey. Kita touch sekali lagi. Dia bunyi bip bip. Nama Abu. Oh, 37.93 ah. Ada cerita pasal EEPROM ni, tadi saya ada baca dalam satu artikel. Ada setengah user pun dia data ni tak masuk. Ada satu command, EEPROM commit apa Saya ada baca artikel tadi. So kita cuba type sekejap. EEPROM commit Arduino IDE. Cuba tengok sekejap. Kalau tak salah saya macam ada guna EEPROM commit tadi. Tu ini. Aha. This one. EEPROM commit Okay. Kita letak betul-betul dekat kita punya bawah. Di sebelah sini. Mana kita punya ni tadi. Sebab dia dah ubah tapi dia tak simpan sebab kita tak hantar commit. Dekat sini tadi read RFID. Sini. Mana disimpan tadi? Oh, dekat setiap kali perubahan. Sini. Blink right, user offset param as float, EEPROM right, lepas tu kita commit. Okay. Upload sekali lagi. So, lepas ni kita akan scan. Kita akan tengok bacaan dia okey tak okey. Turun tak turun. Lepas tu kita reset dia. Lepas tu kita tengok dia simpan tak simpan data tadi. Tapi buat sementara tu kita kena tukar dulu dia punya calibration ni. Sebab first time dia nak read. Kita tengah upload. Okay. So sekarang saya touch. Buka visualizer. Saya touch. Oh, sebelum tu kita nak kena ubah ni dulu. Let's say saya tambah dia 20. Saya send. Okay, sekarang saya scan. Touch sensor. Okay. Sekarang dia ada 54.97 bacaan dia. So saya nak tekan reset. Saya tekan sekarang. Okay, dia dah reset. So sekali lagi, kita tak payah nak tukar data tu. Kita pakai kad lain pula scan. Okay, kita touch kita punya sensor. Okay. So sekarang dia 54.83. Saya lepas saya reset. So disimpan dalam EEPROM lah. Jadi yang ada /tab ni macam tak apa nak kemas ni. Sebab nama ni panjang, nama ni pendek. Tak cukup. Mungkin kita kena langkah lagi lah, /tab lagi lah. Ya. Cuba kita type sekejap serial print /tab ni macam mana dia punya command. Tab. Ni. /t/t. Prints two tabs to accommodate the label length. So /t/t cuba kita tambah sikit kita punya /t ni. Sebab kalau boleh biar nampak dia. Oh dah banyak dah. Apa lagi? Yalah tambah jelah. Pada kita punya terminal tadi kalau kita perasan dia tak kosong.
Sebab kalau kita nak kosongkan dia, kita kena ada satu command terminal clear screen. Tapi kita tak gunakan. Kita boleh masukkan command clear screen tu pada pukul 12 malam. Setiap pukul 12 malam, dia boleh clear screen semua sekali. Ataupun kita boleh buat dia secara manual, kita boleh tekan push button ni untuk clear this terminal punya screen lah. Kita boleh buat macam tu. Tapi buat setara ni, kita pastikan kita punya functional lah. Okay. Satu lagi kita nak tambah tadi, bila kita scan RFID, user tak tahu nak kena buat apa. User tunggu je. So kita boleh buat sini satu command tambahan. Kita letak je blink right virtual. So dekat sini. Lepas keluar sini, dia masuk dalam wall ni. So, kan lepas kita scan card, kita masuk sini. Let's say kita boleh hantar sini. Copy ni. Copy, paste. Let's say sini V25. Please scan forehead. Lepas tu, bila dah scan forehead, benda ni kita kena clearkan lah. Kita simply clearkan je lah. Kita just override blank space. Boleh je buat macam ni. Settle. So, sambil-sambil kita tengah tunggu tu, saya nak letak V25 tu sebagai label value pada saya punya display. Label value mana? Ni. Kita bias tu je lah. So, kita pin virtual 25 sini. Kita tukar warna merah lah supaya nampak garang sikit. Dah tu je. Okay, so kejap lagi dia akan ada display atas ni lah. So kalau kita tengok kita punya program sekarang sampai mana dia punya ni, tengah connecting. Okay. Kalau kita jengah-jengah sekejap, kita punya Google Spreadsheet, okay, dia hantar dalam bentuk 2 titik puluhan. Setakat ni, okay. So display dekat handphone ni tak boleh simpan pun. Lainan kalau kita hantar dia dekat chart tadi. Tapi senangnya kita hantar dekat Google Sheet je lah pakai webhook. So ni sekarang dah siap. Kita nak tengok sama ada bila lepas scan, dia suruh tak kita scan forehead. Okey lah, kita touch sekejap. Kita nak kena ralihkan benda sebab tulisan ni banyak. Bunyi bip-bip, dia hilang. So, saya nak bawa benda ni dekat bawah. Okey, kita panjangkan sikit. Tapi ada satu time delay tadi, perasan tak? Cuba kita tengok program kita sekejap. Time delay ni ada kat mana? Sini, kita besar sekejap. Sini, lepas kita scan, patutnya terus masuk sini. Patutnya tak ada time delay lah. Jadi maknanya internet tu hantar lambat lah. Okay, so saya tak nak ubah program apa. Just simply kita scan sekali lagi. Kita nak scan. Oh, sorry. Saya punya sensor ni dia tak ada signal. So, sekali lagi, scan. So, see. Please scan. Oh, sorry, tak nampak. Tak ada visualizer, sorry. Tadi dah scan. Lepas tu dia please scan forehead. Lepas tu kita pun pergi scan. Sensor kita pun kena dekat ground. Lepas tu hilang. Okay. Okay. Saya rasa ni saja saya akan share saya punya program dekat link YouTube nanti. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.